Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. So, seperti biasa, jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya tunggu komen. Share ramai-ramai, shadow ban yang berterusan masih berterusan, dan sertai telegram saya, Regi Jesse Rita Udin. Baik, sementara menunggu komen untuk memaklumkan audio jelas ke tidak, malam tadi saya ada buat live untuk menjelaskan, untuk mematikan isu benarkah terima kasih Tengku Fatimah, audio jelas ya. Dan jika ada gangguan, jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya. Baik, saya telah membuat satu live malam tadi dan saya telah menjelaskan atau mematikan perbincangan adakah YDPA memiliki kuasa budi bicara mutlak untuk pecat Perdana Menteri. Now, bila saya rujuk kembali kepada live saya, ada bahagian-bahagian mungkin saya bercakap terlalu laju, jadi rata-ratanya semua orang dah faham. Saya dah nyatakan dalam bentuk bertulis maupun dalam bentuk video, tetapi ada juga permintaan untuk rumuskan. Jadi saya akan rumuskan di hujung live ini. Anda wajib tonton sehingga akhir. Dan saya memaklumkan di dalam live itu, saya mendapat pertanyaan tiba-tiba bertubi-tubi berkenaan isu itu, kerana sebelum ini saya dah jelaskan sejelas-jelas mungkin mengapa YDPA memiliki kuasa budi bicara mutlak untuk pecat Perdana Menteri. Dan saya pernah, bila saya jelaskan dulu-dulu, ianya secara akademik sahaja, tetapi tiba-tiba orang tanya-tanya. Okay, so saya sudah mematikannya dan saya akan rumuskannya di hujung live ini. Tetapi saya dah mula faham mengapa tiba-tiba ramai mengajukan soalan itu. Saya dah mula faham. Tetapi anyway, that is not important. Saya akan rumuskan. Ada lagi satu set soalan yang masuk bertubi-tubi hari ini, dan saya pun dah faham mengapa set soalan baru ni masuk, tetapi saya tidak kisah mengapa ianya masuk. Sikap saya, jika ada pertanyaan, selagi saya boleh membincangkannya dan membantu anda memahami secara akademik tanpa prejudis, saya akan jelaskan. Okay, so ini adalah perbincangan akademik. Baik, bilakah Perdana Menteri wajib letak jawatan? Okey, ini saya ditanya lah. Baik, Perdana Menteri wajib letak jawatan, dan ini bukan pilihan Perdana Menteri apabila yang di-Pertuan Agong berpuas hati Perdana Menteri hilang sokongan majoriti. Okey. Now, saya dah beritahu dalam live malam tadi bila saya membincangkan kuasa budi bicara Agong untuk memecat, bahawa sekalipun sesuatu tu tidak tertulis dengan jelas dalam mana-mana perkara dalam Perlembagaan Persekutuan, tapi jangan anggap benda itu bukan perkara yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, sebab Perlembagaan Persekutuan ni bukan semudah yang anda fahami. Anda kadang-kadang kena baca banyak perkara dan hubungkait perkara-perkara. Anda perlu baca jadual-jadual yang ada, iaitu jadual-jadual tafsiran, berupa tafsiran antara lain dokumentasi-dokumentasi tertentu yang berkait dengan Perlembagaan Persekutuan, termasuk yang melibatkan pembentukan Perlembagaan Persekutuan, keputusan-keputusan mahkamah tertentu dan sebagainya. Semuanya, termasuk sumpah jawatan dan sebagainya, semua ni adalah membantu dalam memahami peruntukan dan tafsiran Perlembagaan Persekutuan. Baik, saya sebut tadi Perdana Menteri wajib letak jawatan bila yang di-Pertuan Agong berpuas hati Perdana Menteri hilang majoriti. Now, lazimnya kita tak perlu tunggu YDPA puas hati Perdana Menteri hilang majoriti. Dan ada kalanya, ada keadaan-keadaan tertentu memang ianya boleh
boleh diketahui dengan jelas Perdana Menteri hilang majoriti, iaitu contohnya bila melakukan usul percaya atau tidak percaya. Itu memang jelas. Okey. Tetapi perlembagaan tidak menetapkan di mana-mana perkara, di mana-mana malah, bahawa Perdana Menteri perlu hanya boleh disahkan hilang majoriti menerusi Dewan Rakyat. Itu palsu. Jika ada sesiapa memberitahu ini, orang itu terkhilaf ataupun menipu, ya, atau memutarbelit. Sebenarnya Perdana Menteri ada majoriti ke hilang majoriti, kaedah penentuannya tidak pernah dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan. Biar secara terang-terang hitam putih maupun menerusi tafsiran dokumentasi lah, perkara-perkara semua tak ada. Okey. So sebenarnya ianya berbalik kepada Yang di-Pertuan Agong. Of course, kalau kita rujuk kepada parlimen dan buat undian, ianya akan menjadi terang lagi bersuluh. Tetapi mungkin boleh ada cara lain. Asalkan Yang di-Pertuan Agong berpuas hati dengan cara-cara tertentu bahawasanya Perdana Menteri telah hilang majoriti, maka Perdana Menteri wajib letak jawatan. Ianya bukan pilihan Perdana Menteri. Baik. So, katakan satu undi dibuat di parlimen dan memang terang lagi bersuluh Perdana Menteri hilang majoriti. Di situ tak boleh lari dah. Perdana Menteri wajib ke istana menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk letak jawatan. So jika Perdana Menteri tidak letak jawatan, maka Agong boleh menitahkan Perdana Menteri untuk menghadap. Ya, untuk menghadap. Now, apabila Perdana Menteri hilang majoriti secara nyata menerusi Dewan Rakyat, ataupun ya, YDPA berpuas hati Perdana Menteri hilang majoriti, Perdana Menteri tidak hilang jawatan secara automatik, sebab Perdana Menteri ada pilihan, iaitu sama ada letak jawatan atau mengusulkan pembubaran parlimen. Hanya jika Perdana Menteri usulkan pembubaran parlimen tetapi Yang di-Pertuan Agong menolak usul tersebut, maka pada ketika itu secara automatik Perdana Menteri hilang jawatan. Okey. Walau bagaimanapun, mungkin ada cara lain Perdana Menteri hilang majoriti, cara yang bukan menerusi parlimen. Contohnya ada 120 SD dihantar kepada Yang di-Pertuan Agong oleh ahli-ahli Dewan Rakyat. Now, ingat ya, dalam perlembagaan terang lagi bersuluh hal-hal bersangkut dengan jawatan Perdana Menteri atau sokongan terhadap Perdana Menteri atau pelantikan Perdana Menteri, semuanya buta parti. Jadi ianya hanya melibatkan ahli-ahli Dewan Rakyat dengan Yang di-Pertuan Agong. Jadi jika contohnya 130 SD, contoh untuk tujuan perbincangan, 130 SD dihantar oleh 130 ahli Dewan Rakyat yang menyatakan bahawa mereka tidak menyokong contohnya Anwar sebagai Perdana Menteri, maka ianya tertakluk kepada YDPA. Sama ada YDPA berpuas hati bahawa ya, saya terima SD ini sebagai bukti Anwar telah hilang majoriti. Itu contoh untuk tujuan perbincangan. Jika YDPA berpuas hati Anwar telah hilang majoriti, maka bukan di tangan Anwar, tetapi di tangan YDPA untuk meminta atau menitahkan Anwar menghadap, dan seterusnya lah. Anwar ada dua pilihan dan sebagainya. Okey? Atau apa yang berlaku dalam kes Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dalam kes Tun Dr. Mahathir Mohamad, Mahathir menjadi Perdana Menteri dengan sokongan PKR, Amanah, Warisan, DAP dan Bersatu pada ketika itu, dan memiliki jumlah tertentu sebagai majoriti. Tetapi apabila Muhyiddin Yassin membawa Bersatu keluar daripada Pakatan Harapan dan seterusnya disusuli dengan 10 ahli parlimen PKR yang telah pun mengkhianati Pakatan Harapan, apa yang berlaku selepas itu ialah majoriti asal di bawah gabungan yang menyokong Mahathir sebagai Perdana Menteri telah hilang. Kerana memang bila Bersatu dan
kumpulan PKR itu bersama Perikatan Nasional atau bersama UMNO dan sebagainya, semuanya bersetuju Mahathir menjadi Perdana Menteri, tetapi ia melibatkan satu peralihan, melibatkan ada peralihan daripada mereka keluar kepada ada kumpulan baru tu, ada satu peralihan, dan untuk seketika bila peralihan itu berlaku, Tun Mahathir sah hilang majoriti. Maka sebenarnya jika YDPA tidak berpuas hati Tun hilang majoriti, Tun tak perlu letak jawatan. Ini saya nak ikhlas lah. Tetapi jika YDPA berpuas hati Tun hilang majoriti, maka Tun perlu letak jawatan. Tetapi Tun dengan sendirinya memegang kepada rule of law. Dia memegang ketat kepada peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Jadi Tun dengan sendirinya, dengan rela, setelah merujuk kepada peguam, berpendapat bahawa beliau sudah hilang majoriti, dan memang sah pada ketika itu Tun sudah hilang majoriti, dan tanpa diminta oleh Yang di-Pertuan Agong untuk menghadap, Tun telah menghadap Yang di-Pertuan Agong dan meletakkan jawatan, kerana Tun meletakkan perlembagaan di tempat yang sepatutnya, iaitu undang-undang tertinggi negara. Okey? So itulah betapa hebatnya manusia yang bernama Tun Dr. Mahathir Mohamad. Okey. Tetapi dalam situasi itu, andaikan Tun tidak letak jawatan, maka ia tertakluk kepada YDPA jika YDPA berpuas hati bahawa Tun telah hilang majoriti. So ianya tertakluk kepada YDPA, bukan kepada Tun. Cuma Tun dengan sendiri, dengan rela meletak jawatan kerana Tun tahu dia telah hilang majoriti di kacamata, menerusi kacamata Perlembagaan Persekutuan. Begitu juga Tan Sri Muhyiddin Yassin akhirnya meletak jawatan apabila menjadi sah Tan Sri Muhyiddin Yassin telah hilang majoriti. Ianya bukan di bawah kuasa Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk tentukan nak letak jawatan atau tidak. Sekiranya katakan Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak ingin letak jawatan, YDPA andai kata menitahkan bahawa tuanku berpuas hati Muhyiddin telah hilang majoriti, maka Muhyiddin kena letak jawatan. So semuanya terletak di tangan YDPA, bukannya di tangan Perdana Menteri. Anda tidak perlu sanksi terhadap penjelasan saya. Mana pakar perlembagaan boleh cubalah menafikan apa yang saya katakan, kerana ianya benar dan ianya tepat. Okey? Alright. So, bila sejumlah SD sebagai contoh, sekarang anda dah faham benda tu. So, bila sejumlah SD sudah dihantar kepada YDPA, katakan untuk tujuan perbincangan. So, sejumlah SD sudah dihantar kepada YDPA. Now, adakah YDPA akan berpuas hati Anwar sudah hilang majoriti? Itu terpulang kepada YDPA. Keputusannya di tangan YDPA. Jika YDPA berpuas hati Anwar sudah hilang majoriti, maka YDPA mungkin akan memaklumkan Anwar. Okey? So itu semuanya terletak di tangan YDPA. Ini untuk tujuan perbincangan akademik, ya. So sebelum saya rumuskan pula kuasa memecat yang telah pun saya huraikan dalam live sebelum ini, ada contohnya orang selalu suka tengok gambar Anwar menghadap YDPA untuk mesyuarat pra-kabinet dan dia buat tafsiran. Dan hari ini pun semalam lah, sekarang dah lepas pukul 12 malam, Anwar menghadap YDPA untuk mesyuarat pra-kabinet dan ada orang cuba buat tafsiran. Okeylah, ada pihak suka buat tafsiran, okeylah, saya beritahulah. Saya dah baca banyak tafsirannya. Kalau saya tafsir, ada juga kemungkinan yang lain. Ada juga kemungkinan yang lain. Berbanding dengan tafsiran yang saya baca, dia berkata, alamak, nampak tu, saya nampak lain. So ada macam-macam tafsiran dari gambar. Jangan cuba tafsir. Jangan cuba tafsir. Kau bacalah betul-betul
apa yang ditulis oleh YDPA dan kau fikir masak-masak apa yang ditulis oleh YDPA. Kau baca betul-betul dan kau fikir betul-betul. Itu sahaja saya nak kata. Okey. Tapi apa pun terletak di tangan YDPA. Okey. Tidak ada sesiapa boleh mendahului YDPA, termasuk saya dan khususnya Anwar. You trust me on this. Anwar tidak ada kuasa untuk menentukan dia perlu letak jawatan atau tidak. Anda boleh percaya kata-kata saya 1000%. No power untuk Anwar tentukan dia perlu letak jawatan atau tidak. Ianya semua terletak di tangan YDPA. Jika YDPA tidak beritahu Anwar dia puas hati Anwar hilang majoriti, maka tak hilanglah majoriti berdasarkan apa yang disampaikan kepada YDPA. Jika YDPA memberitahu Anwar saya berpuas hati Anwar dalam hilang majoriti, maka hilanglah majoriti. Semuanya di tangan YDPA. Percayalah, tidak ada sedikit pun kesilapan di dalam kata-kata saya. Siapa nak berdebat isu ni, by all means. Okey. Nombor 2, so ada permintaan untuk saya rumuskan hujah saya berkenaan dengan kuasa memecat YDPA. Baik. Kuasa memecat YDPA terkandung secara hitam putih dalam Perlembagaan Persekutuan. Saya dah sarankan anda rujuk jadual 11, pergi ke Google, type Perlembagaan Persekutuan jadual 11 section atau bahagian 29. Yang menyatakan dengan jelas kuasa melantik, memberikan juga kuasa memecat. So, saya ulang, bila anda baca Perlembagaan Persekutuan dan bukan mudah untuk memahami Perlembagaan Persekutuan, percayalah, anda tanyalah pakar Perlembagaan Persekutuan peguam sekalipun, mereka juga akan berkata mereka bukan 100% pakar. Okey? Anda Jangan abaikan jadual-jadual yang ada, kerana jadual-jadual tersebut antara lain melibatkan tafsiran. Itu yang ramai buat. Dan untuk kaji semua tafsiran dan mengaitkan tafsiran-tafsiran, untuk mengkaji semua perkara dan mengaitkan perkara-perkara, anda akan dapati ada peruntukan yang tersirat tetapi memang tidak boleh dicabar, yang tidak jelas tertulis dalam satu perkara. Ya. Kemudian anda perlu rujuk juga dokumen tertentu untuk tafsiran, antara lain yang melibatkan pembentukan perlembagaan dan dokumen-dokumen mahkamah tertentu. Pindaan-pindaan pun anda perlu kaji secara teliti dan merujuk kepada tafsiran-tafsiran dan perkara-perkara yang mungkin berkait dengan pindaan-pindaan tertentu dan sebagainya. Macam-macam. It's very complex. Okay? It's very complex. You trust me. Tetapi secara hitam putih, apabila ada kuasa melantik, ada juga kuasa memecat. Anda boleh yakin dengan kenyataan saya 1000%. Tetapi saya juga nak nyatakan ini belum pernah teruji. Dan bila sesuatu belum pernah teruji, jangan anggap ianya tidak betul. Okey. Sebab ramai di kalangan rakyat Malaysia selalu mencampur adukkan kelaziman dengan sesuatu yang berperlembagaan. Dan saya berikan contoh malam tadi, kelaziman masa zaman BN dulu sebagai contoh. Bila gabungan itu menang majoriti, automatik dia punya chairman jadi Perdana Menteri. Kerana kelazimannya Agung akan anggap semua MP-MP dalam gabungan tu mestilah menurut setuju dengan pengerusi gabungan itu. Jadi Agung berurusan dengan pengerusi, kerana kita tidak pernah mengalami kucak-kacir politik zaman dulu-dulu. So of course Agung melantik pengerusi sebagai Perdana Menteri. Najib masa zaman Tun pun
80-an, 90-an, Pak Lah dan sebagainya. Kemudian Pakatan Harapan menang majoriti, sama juga. Ya. So tak jumpalah MP seorang demi seorang kerana politik stabil. Ya. Okey. Tetapi orang salah tafsir dan kemudian dia baca perlembagaan, dia baca perkara-perkara dan dia kata, oh, maknanya majoriti, bila perlembagaan tulis majoriti, kita anggap parti yang menang majoriti ataupun kumpulan yang menang majoriti, dia buat tafsiran sendiri. Jangan buat benda tu. Kerana di dalam perlembagaan sebenarnya tidak ada gabungan dalam hal berkaitan dengan pelantikan Perdana Menteri dan sebagainya. Gabungan ke parti ke tak ada. Dia buta parti. Okey. Hakikatnya yang berkuasa sebenarnya dalam menentukan siapa jadi Perdana Menteri adalah MP dan yang di-Pertuan Agong. Of course, Agong adalah kuasa terakhir, kuasa mutlak, dan MP. Dan secara tidak langsung rakyat, kerana rakyat menentukan siapa jadi MP. So, akhirnya bila berlaku ketidakstabilan untuk kali pertama, maka YDPA tidak lagi merujuk kepada ketua parti. Sebab keadaan tidak stabil. Jadi YDPA telah berbalik kepada Perlembagaan Persekutuan. Sebab itu YDPA mahu jumpa MP seorang demi seorang, satu-satu. Seperti yang berlaku lepas langkah Sheraton. Kemudian yang berlaku selepas Muhyiddin tumbang. YDPA berpaut pada Perlembagaan Persekutuan. So itu kali pertama perkara itu berlaku, baru orang percaya. Oh, rupa-rupanya bukan parti yang tentukan. Tapi masa itu orang masih belum percaya sepenuhnya. Orang kata parti sebenarnya tentukan. Kemudian pengerusi parti akan jadi Perdana Menteri. Tapi at last, bila Ismail Sabri dilantik sebagai Perdana Menteri, baru orang percaya saya. Pengerusi parti sebenarnya tidak wajib jadi Perdana Menteri. Sebab akhirnya yang tentukan adalah ahli-ahli parlimen. Dan YDPA tidak rujuk kepada ketua parti. YDPA rujuk kepada ahli-ahli parlimen. Baru orang percaya. Rupa-rupanya mereka dah buat tafsiran sendiri. Kerana orang salah tafsir kelaziman sebagai sesuatu yang diperuntukkan dalam perlembagaan. Mereka mula buat tafsiran sendiri perkara-perkara perlembagaan. Oh, sebab benda ni berlaku, maka perkara ni itulah maksud dia. Tidak. Kemudian bila saya beritahu sebelum PRU 15 bahawasanya sekalipun ada sejumlah SD tertentu yang anda tampilkan kepada Agong boleh melantik orang lain kerana Agong ada kuasa budi bicara mutlak untuk tentukan dia berpuas hati orang tu ada sokongan majoriti ke tidak. Orang tak percaya saya. Orang kata saya menipu. Tapi apa berlaku? Selepas PRU 15, 115 SD disampaikan kepada Agong menyokong Muhyiddin. Dan pada ketika itu saya juga hendak Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Tetapi yang di-Pertuan Agong akhirnya melantik Anwar. Kerana kita tak tahu. Agong ada sebab tersendiri. Tetapi saya pernah jelaskan, tidak mustahil seorang MP sokong lebih dari 2 orang menjadi Perdana Menteri. Atau 3 orang jadi Perdana Menteri. Jika saya sekarang keluarkan 3 SD, satu SD saya sokong Anwar sebagai Perdana Menteri, satu lagi SD saya sokong Dr. Sam sebagai Perdana Menteri, satu lagi SD saya sokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, adakah saya telah melanggar undang-undang? Tidak. What's wrong? Jadi Agong telah memberi peluang kepada pihak UMNO PH untuk mengemukakan bukti sokongan mereka. Kerana Agong nak lihat jika benar hanya manusia ni bernama Muhyiddin Yassin yang ada sokongan majoriti, kerana yang di-Pertuan Agong telah melalui peristiwa pahit di mana ada ketidakstabilan politik dan Muhyiddin tumbang. Jadi Agong nak lihat stabil ke tak stabil. Dan bila Agong dapati ada kucak-kacir kecelaruan dan masih wujud, akhirnya Agong berpaut pada apa? Agong berpaut pada gabungan yang dapat kerusi terbanyak, iaitu PH. Ada tak PH dapat kerusi majoriti? Tak ada. Tetapi Agong lantik tak Anwar sebagai Perdana Menteri? Lantik.
Walaupun ada SD 115 menyokong Muhyiddin. Ya. Betul tak apa yang Agong buat? Betul. Kerana perkara 43/2 menyatakan bahawa pada hemat Sri Paduka Baginda Tuanku, siapa yang mungkin dapat sokongan majoriti. Maknanya Agong sekarang tidak berpuas hati berdasarkan 115 SD bahawa hanya Muhyiddin ada sokongan majoriti. Okey? Dan perlu tak Agong jelaskan? Tak perlu. Itulah kuasa budi bicara mutlak yang ada pada Agong, dan akhirnya orang sedar apa yang saya katakan betul. Kemudian Anwar perlu buktikan keabsahannya. Itu pun saya nak beritahu, sebenarnya kalau Anwar tak buktikan keabsahannya menerusi undi percaya di Dewan Rakyat, boleh tak? Boleh. Kerana tidak ada peruntukan dalam perlembagaan yang memaksa Anwar untuk mengadakan usul percaya untuk membuktikan keabsahannya. Kerana apa? Kerana kita bukan berdasarkan sistem Westminster UK. Itu lagi satu penipuan yang telah lama didendangkan kepada anda, yang saya akan jelaskan dalam satu live tertentu. So dalam hal itu, dalam hal Anwar membuktikan keabsahannya di Dewan Rakyat, itu, dalam babak itu, saya memuji Anwar pada ketika itu. Sebab apa yang Anwar lakukan pada ketika itu betul. Dia buktikan keabsahannya dengan sukarela. Dan ternyata, so anyway, itulah perlembagaan persekutuan. Okay. So YDPA untuk tujuan perbincangan ada kuasa budi bicara untuk memecat, walau bagaimanapun, ya, sekalipun tidak tertulis dalam fasal 11 jadual 11 perkara section 29, ya, sekalipun tidak tertulis, jika anda kaji perlembagaan persekutuan, perkara-perkara yang berkait dokumen dan sebagainya, memang jelas Agong sah ada kuasa budi bicara mutlak untuk pecat Anwar sekiranya Anwar sudah gagalkan kita. Dan memang Anwar gagalkan kita. Anwar mengaibkan kita, Anwar menzalimi rakyat, macam-macam lagi. Okey. So ada kuasa budi bicara, tapi itu untuk tujuan perbincangan akademik. Hakikatnya Agong buat ke tidak, itu adalah kuasa budi bicara Agong. Tetapi jangan cabar saya, kata, Reggie, saya cabar kamu, saya kata Agong tidak akan buat. Saya tak pernah kata Agong akan buat. Saya cuma menjelaskan kepada anda kuasa Agong di bawah perlembagaan. Saya tak kata Agong akan buat atau tidak buat, dan Agong memang tidak pernah buat. Tetapi ada banyak perkara yang Agong tidak pernah buat dulu, akhirnya dibuat. Semuanya terletak di tangan siapa? Di tangan YDPA. Okey? Anda belum lagi faham betapa besarnya kuasa budi bicara mutlak yang ada pada Agong. Bukan saja dalam hal ini, ada banyak perkara lain yang belum saya bincangkan, yang akan saya bincangkan. Ya? So itu penjelasan saya. So bila anda tanya saya, I don't care what's the reason you're asking, but I will answer lah. Okay, sekadar pemahaman saya lah. Okay, so anda tanya, saya jawab lah. Okey, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.